tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim TV. Hai, Assalamualaikum kepada adik-adik di luar sana. Kembali lagi kita dalam rancangan Love Quran Live bersama Ana Muslim. Di sebelah Kak Syu masih lagi setia bersama Ustazah Miza yang hari ni bakal mengupas topik yang best kan Ustazah kan? InsyaAllah best. Tapi topik tu kita simpan dulu. Sebab sekarang ni kita nak menunggu lagi ketibaan adik-adik kita yang nak join ni, yang mungkin baru lepas solat isyak tu, yang baru lepas makan malam tu, nak siap-siap basuh pinggan. Selesaikan dulu cuci pinggan tu semua, sebab kita di sini akan memulakan kita punya kupasan topik yang Kak Syu rasa memang menarik lah untuk adik-adik semua pelajari pada malam ni. Dan jangan lupa ajak juga semua ahli keluarga tonton rancangan live sekarang ni sama-sama, sebab kita bukan hanya ada perkongsian ilmu yang menarik, tapi kita ada juga soalan kuis kan Ustazah? Macam biasa. Macam biasa, soalan kuis yang kita akan bagi sepanjang sesi ini berlangsung. Tapi tak tahu bila, kita surprisekan dulu. Alright, bercakap tentang soalan kuis, ramai yang dia tanya Ustazah minggu lepas kan, sebelum raya. Walaupun dah nak raya, ada yang dah balik kampung, masih lagi ada kawan-kawan kita ni yang setia tau tonton kita live bersama-sama. Tapi kita tinggalkan je mereka begitu saja tanpa beritahu siapa agaknya pemenang kuis. Tapi jangan bimbang, keputusan kuis Love Quran Live minggu lepas ada di tangan Kak Syu sekarang ni. Jadi Kak Syu akan umumkan sekejap saja lagi. Jadi kalau adik-adik yang nak tahu menang ke tidak minggu lepas, boleh tunggu sehingga sesi live ini sampai habis. Stay tune bersama kami sampai habis. Alright. Jadi Ustazah, kita tak nak panjang-panjangkan lah intro kita pada hari ini. Apa kata Kak Syu serahkan terus kepada Ustazah untuk buka majlis kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okay, baiklah adik-adik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami di Love Quran Live. Dan untuk sesi kali ini, Ustazah pilih surah yang pendek juga untuk sama-sama kita baca dan fahamkan makna surah tersebut, iaitu surah Al-Ikhlas. Dan juga Ustazah masih lagi menggunakan buku Juzul Amal ni sebagai rujukan sesi kali ini. Jadi untuk adik-adik di rumah nak merujuk juga buku ini, sila buka ke muka surat 15. Okey. Dan insya-Allah macam biasa, Ustazah akan bacakan ayat-ayat dari surah Al-Ikhlas dan kemudian Kak Syu akan tolong bacakan terjemahan ayat. Betul Ustazah. Dan kita bagi adik-adik kita standby dengan phone di rumah. Bagi yang ingin memperdengarkan bacaan, boleh hubungi kami di talian 016-3358-253. Boleh call kami setelah Ustazah selesai bacakan surah. Alright. Okey. Dia semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, Dia ialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan Dia tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Okey, terima kasih Kak Syu. Jadi macam mana kita tunggu pemanggil ke? Yes, kita tengah tunggu pemanggil kita.
Tapi sambil-sambil tu Ustazah, mungkin Ustazah boleh bagi hint sikit. Apa agaknya hukum tajwid yang Ustazah ingin perkenalkan pada adik-adik kita pada hari ini? Okay, macam biasa, slot kita mestilah akan ada kupasan tajwid juga secara ringkasnya. Kali ni simple je bendanya. Ustazah akan perkenalkan kepada adik-adik macam mana cara yang betul untuk kita sebutkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Pernah dengar tak? Kak Asyu pun tak pernah dengar. Dah ada pemanggil kita. Jawab Kak Asyu? Boleh. Bila? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dengar. Siapa tu? Siapa di sana ya? Di sini nama saya Iman. Iman dari mana? Iman dari rumah. Rumah dekat Kajang. Okey, Iman dari Kazam. Baik Iman, hari ni Ustazah Miza pilih surah Al-Ikhlas. Iman tahu tak surah apa tu? Surah yang Qul Huwallahu Ahad. Pandai. Betul. Okey. Boleh tak Iman bacakan surah tu sampai habis? Sampai habis? Iman cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bagus Ustazah kan? Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih adik Iman. Ya, okey, terima kasih. Okey, bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Okey, Ustazah comel sangat Ustazah. Yalah, teringat masa kecil-kecil dulu kan. Betul. Nak call. Kak Asyu tak ada keberanian tahniah kepada adik Iman kita. Betul. Okey, Ustazah boleh komen tak bacaan adik Iman kita? Okey. Lupa pula. Ustazah pun tak tahu nak anggap umur berapa adik Kak Asyu kita pun lupa nak tanya. Okey, tak apa. Okay. Tapi alhamdulillah lancar bacaannya, baik bacaannya dan macam biasa juga berkaitan dengan sebutan. Kalau sebenarnya sebutan huruf-huruf ataupun sebutan perkataan-perkataan dalam Al-Quran ni kadang-kadang kita memang kena upgrade ataupun tambah baik dari semasa ke semasa kan. Kalau masa kecil kita mungkin adik-adik ada kesukaran nak sebut beberapa huruf ataupun beberapa kalimah kan. Tapi tak ada masalah asalkan kita sentiasa praktis untuk tambah baik bacaan, lancarkan bacaan kita dengan sebutan yang betul. Sebab apa? Sebab biar kita ada usaha untuk baca Quran dengan perfect. Bila kita baca Quran dengan perfect, maka insya-Allah ganjaran yang Allah janjikan pada kita pun akan dapat 100% perfect kan. Dan memang tu yang kita nak pun. Okey. Jadi saya perasan juga adik Iman punya qalqalah pun kita dengar dia punya pantulan tu kat belakang. Sebab betul? Kalau kita tengok surah Al-Ikhlas ni, kesemua ayat 4 ayat Al-Ikhlas ni berakhir dengan huruf dal. Qul huwallahu ahad, ahad, as-samad, yulad dengan ahad lagi sekali. Semua huruf dal. Dan bila huruf dal semua pun qalqalah lah. Dan Ustazah rasa Ustazah tak nak kupas dah qalqalah sebab kita dah pun kongsi masa siri pertama kita lagi. Betul. Untuk kali ni memang kita akan fokus pada lafzul jalalah macam Ustazah cakap tadi. Okey Kak Syu, sebenarnya lafzul jalalah ni ialah kalimah Allah yang ada dalam Al-Quran. Contoh pada surah Al-Ikhlas ada 2 lafzul jalalah, iaitu pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertamanya berbunyi Qul huwallahu ahad dan Allahus samad. Dua-dua ada perkataan Allah. Itulah lafzul jalalahnya.
Okey, jadi apa pula tajwid yang nak diketengahkan ataupun cara sebutan yang betul untuk lafzul jalalah ni? Okey. Dia terbahagi kepada dua sebenarnya. Kalau adik-adik pernah dengar perkataan tafkhim dan tarqiq. Sebenarnya tafkhim dan tarqiq ni, dua benda ni bukan cuma muncul bila kita sebut pasal lafzul jalalah je. Tak. Sebenarnya ada lagi huruf-huruf lain yang berkaitan dengan dua cara sebut ni. Cuma hari ni kita tak cerita benda tu, okey? Okey. Contoh ayat, Ustazah dah tuliskan siap-siap untuk adik-adik di rumah. Ikuti. Contoh yang pertama ialah Huwallah, macam dalam ayat pertama surah Al-Ikhlas. Okey. Untuk kalimah Huwallah ini dibaca dengan tafkhim. Oh, minta maaf, Ustazah lupa nak bagi tahu. Tafkhim ni bermaksud tebal. Kita kena tebalkan bacaan kalimah Allah tu, lafzul jalalah tu. Macam mana kita nak tahu bila kita nak tafkhim, bila kita nak tebalkan ataupun kita nak nipiskan? Nipis tu tarqiq tadi, lawan dia. Nipis lawan tebal. Tarqiq lawan dia tafkhim. Senang je. Tafkhim akan berlaku ataupun kita akan tebalkan sebutan Allah tu apabila kita tengok huruf sebelum kalimah Allah tu berbaris atas dan juga berbaris depan. Untuk dua tanda baca ni, kita akan bacanya dengan tebal ataupun tafkhim. Macam ni je dia. Tafkhim, tebal. Jadi kita baca macam mana? Kita baca Huwallah. Kita baca Allah, Huwallah. Dan Rasulullah. Sama kan? Masih sama. Kita akan sebut Allah tu dengan tebal. Tapi untuk kes menipiskan bacaan, itu tarqiq. Pada contoh min dunillah. Tengok tadi macam saya sebut, kita kena tengok huruf sebelum kalimah Allah ni, iaitu huruf nun. Nun berbaris bawah. Maka apabila huruf sebelum kalimah Allah berbaris bawah, kita kena menipiskan bacaan kalimah Allah ni. Jadilah min dunillah. Okey, ada beza tak antara tebal dengan nipis tu? Ada kan? Cara bacaan dia tu kena betul dengan kaedah yang sebenar. Barulah kita betul-betul membaca dengan tajuk yang baik ataupun sebutan yang sahih, yang tepat. Contoh yang Ustazah detailkan sikit dalam kes bacaan lafzul jalalah ni. Sebab kadang-kadang Kak Syu, lafzul jalalah ni ataupun kalimah Allah ni kita biasa sebut, betul, di luar bacaan Al-Quran ataupun di luar solat kita biasa juga buat Allah. Kadang-kadang mengeluh pun sebut Allah kan, penat pun sebut Allah kan. Tu bagus juga sebab kadang kita membalikkan diri kita kepada Allah. Cuma yang kurang bagusnya apabila kita punya sebutan-sebutan yang kurang tepat itu terbawa-bawa ke dalam bacaan Al-Quran kita ataupun lagi berisiko dalam solat kita. Betul. Macam mana tu? Contoh ni lah surah Al-Ikhlas ni. Qul huwallahu ahad. Tiba-tiba bunyi dia jadi macam ni. Qul huwallah. Sebab apa? Sebab kita tahu nak kena tebal ni. Tiba-tiba wow tu pun jadi wallah pula. Kita tak sabar Ustazah nak masuk macam tu. Dia tiba-tiba jadi wow pula kan. Padahal wa apabila huruf waw dibariskan dengan atas kita sebut wa. Bukan wo. Wa bukan wo. Lain ni. Kalau jadi wallah dah jadi lain. Kadang-kadang bila kita baca laju dengar macam sama je. Tapi bila dengar balik lain tu. Kadang-kadang boleh perhatikan mulut kita tu macam mana. Macam mana cara nak sebutkan satu-satu tu. Huwallah. Samalah juga macam Allahus Samad. Bukan Allahus Samad. Bukan O tapi A. Allah bukan Allah. Kan? Okey. Tu antara kesilapan yang tak sengaja ataupun tak perasan kita buat. Betul.
Okey. Ustazah, kadang-kadang kalau adik-adik kita kat rumah ni kan, perkataan Allah tu bukan semua orang boleh sebut Ustazah. Jadi kalau salah sebut tu dosa ke? Lepas tu macam mana nanti nak betulkan benda tu? Boleh tak Ustazah bantu adik-adik kita kat rumah ni? Mungkin yang tengah-tengah sedih, alamak selama ni dah salah baca dah ni. Jangan sedih-sedih. Okey. Pertamanya adik-adik, alhamdulillah kita dah ada kesedaran. Kita rasa tak puas hati kan dengan tak betul lagi ni, nak kena baiki lagi sampai betul ni. Sebenarnya itu sangat bagus sebab at least kita ada perasaan, kita sedar yang kita salah. Kalau kita selalu rasa betul, sampai bila pun kita tak sedar yang kita salah. Kan? Okey. Jadi bila nak sebut Allah ni, penting yang kita nak sebut Allah dengan betul. Sebab apa? Sebab Allah lah tunjang kehidupan kita kan. Seorang mukmin ni sepatutnya bila sebut je perkataan Allah, maka bergetar hati kita. Sebab hati kita pun bersama-sama mengingat Allah juga. Bukan kita sebut saja-saja. Okay, jadi untuk adik-adik yang mungkin dia boleh sebut, cuma mungkin kurang tepat lagi kan. Macam mana nak buat? Okay, Ustazah ada sedikit mungkin tips lah. Sebab sebenarnya dulu Ustazah masa kecil pun susah juga nak sebut kalimah Allah ni. Tak boleh-boleh. Acik kena marah je dengan Ustazah ngaji. Bila nak masuk kelas ngaji, selalu takut sejuk semua tangan ni. Sebab tak boleh lagi ni. Tapi kawan-kawan lain dah pandai sebut kan. Rasa macam tertinggal, rasa macam tak bestnya. Apa yang Ustazah buat, ataupun apa yang adik-adik boleh cuba buat juga, cuba praktis ataupun selalu mengulang-ulang kalimah Allah tu. Bukan bila ada dekat dalam kelas ataupun nak ngaji je, tapi sambil-sambil adik-adik jalan pergi kantin ataupun dalam kereta tunggu mak datang, sebut Allah. Mudah je. Sebab satu perkataan tu je kan. Repeatedly, ulang-ulang Allah, Allah. Biarpun kita tahu kita baca, kita sebut tu tak betul lagi, tapi sebenarnya practice ni makes perfect kan Kak Syul? Berlatihlah sampai bila-bila pun, sampai kita betul-betul boleh sebut. Dan ustazah kita cakap, boleh pun. Ya Allah, masa tu rasa macam dapat trofi macam tu kan. Sebab kita dah lama gigih ni. Tapi yang penting adik-adik kena don't stop lah. Kena rajin dan kena sabar. Memang kadang-kadang kita dah praktis hari ni, tak jadi-jadi lagi, kita pun give up. Jangan macam tu. Sebab praktis ni dia kena sabar kan. Okay, kena sabar dan ulang-ulang. Dan juga cuba tengok mimik muka ataupun cara orang nak sebut kalimah Allah tu dengan betul. Allah, Allah, Allah. Dan selain daripada tu, sebenarnya Kak Syul, dalam duk praktis nak sebut Allah ni pun, adik-adik dapat pahala yang besar tau. Sebab dikira zikir dah. Tambah-tambah, tapi kena ingat, dalam hati pun kena betul-betul Allah jugalah. Dalam hati ke lain mungkin dapat pahala lisan je, Allahu'alam tu kan. Tapi jangan putus asa. Teruskan praktis. Perkongsian yang baik Ustazah. Biarpun orang kata di hati tu seiring dengan di mulut. Supaya kita dapat pahala, insya-Allah. Pahala zikir tu Ustazah. Okey. Jadi adik-adik tengah praktis sebut Allah ke kat rumah tu. Jadi kepada adik-adik boleh teruskan praktis, sebab kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Suka dengan video ni? Apa tunggu lagi? Jom like, subscribe dan share sekarang!